Siapa-siapa ada hal yang nak keluar boleh silakan. Tak kisah, kita drag sikit masa dah 10 dah ni. Saya pun dah ada rakam dekat sini. Okey. Ni contoh ada satu formation 5 wave dekat sini. Dalam kita akan ada satu topik khas lah untuk membicarakan tentang Fibonacci retracement dan extension. Tapi kat sini saya just tunjuk satu basic example. Kita akan ada dua, iaitu satu namanya Fibonacci retracement. Satu lagi tools yang sering kita guna adalah ini. Ini kita panggil sebagai Fibonacci extension ataupun projection. So, bila kita nak guna retracement, bila kita nak guna extension, okey, Fibonacci retracement kita guna ketika kita mencari ratio kurang daripada 1. Manakala Fibonacci extension kita guna bila kita mencari gandaan Fibonacci lebih daripada 1. Alamak, keluar daripada skop. Okey. Lebih daripada 1. Contoh 1.382 dekat sini. Ini adalah kegunaan Fibonacci retracement dan extension. Jadi dalam satu wave, kita tahu dekat sini satu wave, kemudian kita akan ada satu pullback ataupun correction ataupun retracement. So ini adalah satu retracement, betul ? Kemudian kita akan ada satu breakout. Ini adalah projection. Kita nak tahu projection breakout tu ke mana? Itu namanya projection. Okay, breakout ni sini ke, sini ke, sini ke. Kemudian kita akan ada lagi satu pullback ataupun correction yang kita panggil sebagai retracement. Kemudian sama juga berulang projection. Breakout, kita nak tahu dia ke mana. So caranya adalah dekat sini kita akan belajar nanti a set of guideline untuk Fibonacci. Contohnya wave 2. Okey, wave 1 ni tak ada ukuran. Sebab dia boleh jadi ikut suka dia. Ikut suka dia. Nanti kita bincang lebih lanjut. Tapi wave 1 ni tak ada apa yang kita nak compare wave. So, kita hanya compare wave 2. Wave 2 ni selalunya wave 2 selalunya 0.5 ataupun 0.168 of wave 1. Okay. Contoh dekat sini. Ini adalah hubung kait dia. 0.5% ataupun 0.168 daripada wave 1. So kita compare wave 2 daripada wave 1. So cara dia, sebab ini adalah retracement. Wave 2 adalah retracement sebelum going higher. So kita ambil Fibonacci retracement. Kita letak 0 dekat sini. 1 dekat sini. Okay. So, kalaulah 2 ni jatuh dekat 0.5, kita akan panggil dia sebagai wave 2 telah retrace 0.5% ataupun 50% daripada wave 1. Nampak? Ini panjang wave 1. So, ini adalah 50%. Dia dah turun 50%, separuh batang, separuh ketinggian wave 1. So, inilah kita sebut sebagai 0.5% of wave 1. Nampak? Wave 2, 0.5% of wave 1. Kalau dia pilih untuk turun lebih jauh, kat sini, kita akan panggil dia sebagai wave 2 has retraced 0.618 of wave 1. Maksud ketinggian ataupun penurunan dekat sini adalah 61.8% daripada the whole kenaikan wave 1. Itu cara kita guna retracement. Kita guna retracement untuk wave 2 dan 4. Sebab kita tahu ini adalah direction. Ini adalah direction. Ini adalah direction. Retracement hanyalah di sini. Retracement hanyalah di sini.
So kita gunakan Fibonacci retracement untuk ukur wave 2 dan wave 4. Sama juga dengan wave 4. Wave 4 selalunya dalam 236 ataupun 382 ataupun 05 of wave 3. So kita comparekan wave 4 ni dengan wave 3. Sebab apa? Sebab fungsi wave 4 ni adalah untuk membetulkan kenaikan wave 3. So cara yang sama, kita ambil Fibonacci retracement, kita letak di permulaan wave 3. So permulaan wave 3 dekat sini lah. Tarik sampai ke hujung wave 3. So ini adalah the whole wave 3. The whole wave 3 adalah sini. So kosong dekat sini. So kalau dia jatuh dekat sini, wave 4 jatuh kat 382, bermaksud wave 4 dah retrace 38.2% daripada wave 3. The whole wave 3 is here lah. Daripada sini sampai sini lah. So kejatuhan wave 4 ni adalah 0.382 daripada kenaikan wave 3. Itu cara baca dan cara sebut dia. So kita tak tarik Fibonacci untuk tahu wave 4 macam ni. Daripada tarik je asal tinggi panjang, tarik 0.382. Tak. Nampak? Dia jatuh dekat 382. Tapi ini bukan cara dia. Ini bukan cara dia. Kita tak tarik benda tu dekat satu complete structure. Kita tarik dekat permulaan wave 3. Dan hujung wave 3. Wave 4 kat sini. Sama tak dengan wave 2? Kita tarik daripada permulaan wave 1 sampai hujung wave 1. So wave 2 tarik kat sini. So itu adalah cara macam mana kita nak gunakan Fibonacci retracement. Fibonacci extension pula adalah kita nak mengukur breakout. Okey, ini breakout dekat sini. Jauh mana dia nak pergi. So kita guna Fibonacci extension. Sama juga dengan ni, breakout wave 3 kan kat sini. So jauh mana wave 5 nak pergi. So kita gunakan Fibonacci extension, iaitu dekat sini. Cara dia, tekan macam untuk kita ukur wave 3, saya letak di permulaan wave 1, saya letak di hujung wave 1, dan saya letak di permulaan wave 3. Wave 2 ni, hujung wave 2 adalah permulaan wave 3. So saya letak di permulaan wave 3. So ini adalah Fibonacci projection. Selalunya wave 3 ni kita cari di paras. Target awal kita adalah di paras 1.618% daripada wave 1. So cara sebut dia adalah wave 3 wave 3 1.618% of wave 1. Macam itulah. Okay. Kemudian wave 5 juga menggunakan konsep yang sama. Kita boleh ambil wave 3 dengan wave 4 pun ada orang ambil. Saya suka ambil the whole wave 1, start wave 1, hujung wave 3 dan permulaan wave 5. Saya suka ambil macam ni. Dan kita target selalunya di 382, 05 ataupun 618 daripada wave 1, 2, 3. So cara kita nak sebut dia pula, kita sebut dia macam ni lah. Wave 5 is 0. Katalah 618% of wave 1 to wave 3. Okay. Nampak? Maksudnya kita ambil ketinggian wave 1 to wave 3 kat sini. Kita ambil, kita projectkan untuk wave 5. So, tapi wave 5 ni ada banyak Fibonacci ratio yang diperlukan untuk kita predict a top. Sebab wave 5 ni adalah satu top. Dan nak mempredikkan satu top adalah sangat-sangat susah.
Dia bukan semudah tarik ni je lah. Dia buat macam-macam lagi Fibonacci yang kita akan bincangkan nantilah. Boleh ke dia jatuh lebih dari tu? Maksudnya wave 2 Ataupun apa? Wave 2 ni, rules dia, dia tidak boleh turun melebihi permulaan wave 1. Tetapi, kalau dia turun dekat sini, masih valid. Sebab dia tak lebih permulaan daripada wave 1. Dia sama dengan permulaan wave 1. So, mungkin dekat sini ada satu downtrend, ada satu high, low, kemudian ada satu breakout. Ini adalah satu senario double bottom. Masih valid wave 2. Cuma kat sini, tak valid lah. So, ini adalah the maksimum kejatuhan untuk wave 2. Wave 4 pula, maksimum dia adalah masuk dalam kawasan wave 1. Selalunya dia target dekat sini lah. Kan normally wave 2 retrace 0.618. Tapi kalau wave 1 extended, sama juga ke untuk wave 2. Selalunya kalau wave 1 extended, wave 2 ni akan jadi shallow lah. Sebab wave 1 ni sangat-sangat besar lah So dia akan jadi satu wave yang shallow untuk wave 2. Tetapi kita kena tahu yang Fibonacci guidelines adalah guidelines. Dia syarat sunat. Dia bukannya satu rules ataupun syarat wajib. Kita boleh susun, kita boleh teka gunakan Fibonacci guidelines ni, tapi market masih boleh pilih untuk dia nak bawa ke mana. Adakah kejatuhan wave itu ngam-ngam dekat Fibo, let's say 0.236 atau lebih kurang? Adakah kejatuhan wave? Macam kita cakap tadi lah, kejatuhan wave ni, ukuran Fibonacci ni adalah satu guideline sahaja. Kat mana price selalu cari target dekat situ. Guideline ni penting sebab apa? Sebab ia akan menunjukkan satu language yang sama between buyer dan seller. Harga jatuh, kat sini, dekat Fibonacci 0.618 ni, buyer akan masuk, seller akan berhenti short. Seller akan TP. Contoh saya short dekat sini. Kat sini saya TP lah. Ataupun buyer, dia tak short, dia tunggu buy. Okay, buy 0.18, dia akan naik. So, ini adalah satu common ataupun target yang sama between buyer and seller. Walaupun kita tak sembang. Kita tak pakat, 260 kita buy tau. Korang stop sell. Tak ada. Tapi ada satu language. 0.18 tempat yang best untuk kita buy. Untuk wave 2. Kemudian, kalaulah ini adalah wave 4, kita tahu tadi, nampak? Sama ada 236, 382, 0.5. Tetapi tak boleh maksimum dia di kawasan ini. So, kalaulah ini wave 4, ataupun ini boleh jadi wave 4. Dan ini satu diagonal. So, macam tu lah. Ini adalah satu guideline saja. Hujung wave 1 mungkin ada CS hijau dan merah untuk bearish candle. Yang mana paras tertinggi wave 1, hujung wave 1 mungkin ada CS hijau dan merah untuk bearish candle. Paras tertinggi wave 1. Paras tertinggi wave 1 adalah kena tengok the subwave dan wave 5 tu. Ketinggian wave 5 tu adalah paras tertinggi wave 1. Walaupun wave 1, contoh 1, 2, 3, 4, 5, off wave 1. Wave 1. Kemudian ada A, kemudian ada B, kemudian ada C. So, kita tak boleh kata ini straight away paras tertinggi lah wave 1 lah. Paras terendah wave 2 lah. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena kira subwave tu. Saya kira, saya tengok time frame lebih kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Wave 1 kat sini lah. Kemudian ini adalah ABC untuk wave 2. Tak semestinya paras tertinggi itu adalah wave 1. Hujung wave 1.
kita kena justify subwave kecil tu.